Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam bidang Al-Quran dan kita masih lagi berada di dalam tajuk kefahaman surah Al-As, dan hari ini kita tumpu kepada pengajaran surah Al-As. Apakah yang Allah mahu kita ambil pengajaran daripada kalam dia di dalam surah Al-As? Sebelum kita meneruskan pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca semula surah Al-As dan juga maksud ayatnya, terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baiklah. Apakah yang kita dapat, apa yang kita boleh dapati daripada surah Al-As? Boleh rujuk buku teks awak muka surat 25 dah. 25. Okey. Pengajarannya, Allah menyuruh kita supaya mengambil berat tentang masa. Sebagaimana Allah katakan, sebagaimana maksud ayat 1, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi Allah telah menegaskan sememangnya manusia itu dalam kerugian, kecuali 3 orang, 3 sifat. 3 orang yang mempunyai, seseorang yang mempunyai 3 sifat, iaitu dia beriman, beramal soleh, dan dia berpesan dengan kebenaran, dan dia berpesan dengan kesabaran. Okey, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-As ini? Surah Al-As ini Allah mahu kita memanfaatkan masa sebaik-baiknya. Okey, kalau kita tengok di dalam muka surat 52 ni, 25 ni, dah bagi contoh dekat kita. Apakah perkara-perkara yang kita perlu elakkan supaya masa kita itu tidak sia-sia? Okey, yang pertama sekali, kita kena cuba elakkan diri kita dari tidur berlebihan. Malam tidur, pagi tidur, petang tidur. Lepas tu buat apa hidup? Buat apa hidup? Duk main tidur saja. Allah hidupkan kita ni nak suruh tidur saja ke? Jangan kita sia-siakan masa kita dengan tidur berlebihan dah. Merugikan kehidupan kita. Kita hidup ni tidak selamanya. Kita pun tak tahu kita akan mati bila. Jadi kita minta umur Tuhan beri kita ni kita dapat guna dengan sebaik-baiknya. Kita dapat isi dengan amal soleh. Dah. Okey, lagi perkara apa yang kita cuba elakkan? Kita elakkan daripada bersukan ketika azan berkumandang. Kau azan, kau nak main. Tak. Azan asar tak start lagi, main dah. Lepas tu nak main asar masa mana? Habis pukul 7. 7.30 maghrib, tak balik lagi. Lagu mana tu? Cuba elakkan dah. Okey. Lagi, apa lagi kita boleh elakkan supaya masa kita ni tidak sia-sia? Bermain secara berlebihan. Zaman lah ni main padel tu nombor 2, nombor 1 lah ni main telefon. Berlebih-lebihan. Molek ke tak? Ya betul, tak molek tu. Tak molek. Kita akan jadi mensia-siakan masa kita. Kalau kita masih kecil lagi ni, dia mensia-siakan kita sebab kita jadi tak siap belajar. Bila kita kurang belajar, kita kurang ilmu, kita nak hidup macam mana tanpa ilmu? Nak buat go tu tak reti, nak buat go ni tak reti, nak berdikari tak reti, nak bina hidup sendiri tak reti kalau kita tak ada ilmu. Jadi cubalah kawal diri kita daripada perkara-perkara yang sia-sia, merugikan diri kita dan juga merugikan ibu bapa kita, merugikan
umat Islam tu sendiri. Kita tak usah buat benda sia-sia ni. Rugi dia kata. Tak. Orang untung belaka, kita seorang rugi. Nak ke? Okey, kita juga cuba elakkan daripada mengumpat. Tak ada kerja lain. Kau nak kecek pasal orang. Tak perlulah nak kecek pasal orang. Sebab diri kita pun tak sempurna lagi dah. Kita nak ngumpat pasal orang ke orang ni perangai tak comel. Kita ni comel ke? Jadi sebelum kita nak komen orang, kita komen diri kita sendiri dulu. Kita ubah diri kita sendiri dulu. Lagipun mengumpat ni seolah-olah kita memakan daging saudara kita sendiri. Itu contoh-contoh dia, benda-benda yang tak molek, yang tidak bermanfaat, yang merugikan masa hidup kita. Sedangkan benda-benda moleknya banyak lagi kita boleh buat. Antaranya ialah apa cerita? Menolong ibu bapa. Betul. Mak dengan abah ni susah bukan main dah. Cari piti kita daripada pagi sampai malam duk buat kerja untuk kita. Jadi apa tugas kita? Tugas kita ialah menolong ibu bapa kita. Ibu bapa kita suka, Allah pun akan suka. Jangan sekali-kali kita menyakitkan hati mak ayah kita. Bukannya mak ayah kita suruh benda pelik-pelik pun. Tak. Suruh belajar, suruh baca tu untuk kebaikan siapa? Untuk diri kita. Minta tolong nak beli-beli barang dapur tu untuk siapa? Untuk kita juga nak buat makan minum kita. Betul tak? Semua benda yang mak kita suruh, mak ayah kita suruh itu adalah benda-benda yang baik belaka. Untuk rumah kita nak suruh ngamah rumah, jadi bersih rumah kita, bukan rumah orang lain. Bukan bilik orang lain, bilik kita juga. Kita pun hidup selesa tak? Jadi sentiasalah menolong ibu bapa. Ia akan mengisi masa kita, tidak menjadikan masa kita ni rugi. Okey, lagi kita boleh buat apa lagi untuk mengisi masa? Kita boleh mengulang kaji pelajaran. Time free kini lah kita nak ulang kaji. Lepas-lepas dah kita dah jadi 5 dah. Kita ulang kaji. Kita belajar aja 1 lagi. 1 je 2 je 3 je 4. Sampai dah jadi 5 ni gapo dah kita belajar. Ulang kaji semua. Sebab kita ni manusia ni, kita perlu peringatan semua. Kena ingatkan balik. Kena baca balik. Gitu dah. Jadi tak adalah masa kita terbuang. Tak adalah kita puas nak buat gapo. Beliklah buku tu puas-puas agak. Okey, lagi apa yang boleh kita buat? Kita boleh membaca Al-Quran. Nigat Quran sekali sehari pun payah nak buka. Patut nak suruh pandai Quran. Lepas maya buka lah baca. Kalau sehari lepas maya sekali baca, 5 kali sehari, boleh halis selalu. Payah sekarang mana pun boleh halis selalu kalau 5 kali sehari baca. Tak usah baca banyak, baca pendek. Dia akan mengisi masa kita cerah hati kita, cerah jiwa kita, menenangkan hati kita. Mak ayah kita pun agak suka dia tengok kita ni baca Quran tak? Ngapa Quran daripada duk ngapa lagu tak apa-apa. Baik kita ngapa Quran. Betul tak? Okay, lepas tu kita boleh juga membersihkan persekitaran rumah. Puas duk saja rumah ku belana. Molek kita. Puas duk saja ambil nyapu lah, sapu bilik, sapu dapur, sapu ruang tamu, sapu luar rumah. Penuh masa kita. Tak ada sia-sia. Rumah siapa bersih nanti? Rumah kita juga. Baju-baju tu nak suruh siapa basuh? Besar dah. Suruh siapa basuh? Basuh sendirilah, baru tak boleh masa ni kak. Sikit-sikit puas nak main game, nak tengok video YouTube. Yang rumahnya, yang bajunya busuk banget, tak ada orang basuh. Pinggir makuk tu suruh mak lagi, suruh abah lagi. Molek ke? Gunalah masa sebaik-baiknya. Bersih-bersih benda-benda tu ke? Jadi benda baik. Kena niat lah, ikhlaskan niat kita bersih kerana Allah Ta'ala. Allah suruh, Islam suruh bersih. Duk ambil semaya 5 kali sehari tu, Islam suruh lah tu. Kita tengok kepentingan memanfaatkan masa daripada hadis Nabi SAW, di mana
daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia ialah kesihatan dan waktu lapang. Ketika sihat, maka jagalah kesihatan kita, makanlah secara berpada-pada, dan pada waktu lapang gunakanlah masa dengan sebaik-baiknya. Kerana kita perlu ingat bahawa masa yang kita luangkan ini adalah akan dipersoalkan di akhirat kelak. Okey, sampai situ dahulu. Ilal liqa. Assalamualaikum.